اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sampai ayat 44 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Kita telah pun sampai ke ayat 44 surah Al-An'am, sambungan cerita ayat 43 berkenaan dengan cubaan ataupun ujian ataupun azab yang telah diturunkan kepada umat ataupun kaum yang terdahulu, di mana mereka telah mendustakan, telah menolak dakwah para rasul ataupun para nabi di zaman mereka. Dan pada minggu lepas kita telah sampai ke ayat 43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna." Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 43, "Falaula," maka alangkah eloknya, idh ja'ahum, kalau mereka, idh ja'ahum, ketika datang kepada mereka ba'suna. Ba'suna bermaksud azab ataupun ujian. Tadarra'u, mereka berdoa ataupun menyeru, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dengan apa yang telah mereka dustakan. Walakin qasat qulubuhum, dan tetapi mereka tidak menyesal. Qasat qulubuhum, hati mereka telah keras. Wa zayyana lahumus syaitan, dan kedua, syaitan telah menghias perbuatan yang tidak elok yang mereka lakukan ataupun kekufuran mereka itu. Syaitan telah hias dilihat sebagai elok ataupun baik. Makanu ya'malun, telah mereka telah lakukan. Jadi kita telah bertafsir ayat ini pada minggu lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita teruskan dengan ayat 44. Allah Ta'ala menyebut falamma nasu ma dzukiru bih. Falamma nasu ma dzukiru bih. Maka apabila, falamma, maka apabila, maknanya sambungan ayat sambung ayat 44 ini sambungan ayat 43, di mana kita telah pun tahu ayat 43 itu mereka golongan musyrikin ataupun golongan yang kufur kepada Allah, di mana mereka telah berdustakan nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah kepada mereka. Mereka telah ditimpa ujian, mereka telah ditimpa azab, tetapi mereka tidak berdoa kepada Allah, tidak menyesal, tidak beriman. Dan kenapa mereka menolak ataupun tidak beriman tersebut? Allah Ta'ala nyatakan dua sebab. Pertama, kerana hati mereka telah pun keras dengan kekufuran, dengan maksiat yang mereka telah lakukan, maka hati mereka telah pun menjadi keras, tidak menerima. Walaupun diberi segala nasihat, diberi ujian, diberi azab, mereka tetap menolak. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nyatakan peranan syaitan menghias ataupun memperlihatkan apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran ataupun baik. Jadi Allah Ta'ala pun bagi tahu pada ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bi, maka selepas itu ataupun kemudian, falamma, apabila
lamma itu apabila nasu, mereka lupa. Mereka lupa ma dzukiru bih, lupa apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dzukiru bih, ini kembali kepada azab ataupun ujian tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala antara hikmah dia timpakan manusia dengan azab ataupun ujian ataupun bala ataupun musibah, antaranya untuk tazkirah, untuk tazkir, untuk memperingatkan manusia bahawasanya mereka ini lemah, mereka ini berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah ataupun bala azab itu atas asas untuk memberi peringatan kepada mereka dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau boleh tutup mic kalau ada yang on sebab kita ada bunyi suara-suara luar. Jadi apa tadi? Allah Taala turunkan ujian ataupun musibah atas asas dzukiru bihi. Dzukiru maknanya diperingatkan mereka. Maknanya Allah Taala bukan sahaja memperingatkan kita dengan mengutus nabi ataupun dengan nasihat ataupun tazkirah dan selainnya, tetapi juga musibah yang menimpa kita ini juga adalah satu peringatan ataupun satu tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mereka lupa ma dzukiru bihi, apa ataupun musibah bala yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya, bihi dengannya, iaitu dengan ujian tadi, fatahna alaihim, maka kami akan buka ke atas mereka. Ini juga Allah Taala mahu gambarkan bahawasanya di depan kita ataupun di depan makhluk ini ada pintu-pintu, di mana pintu-pintu ini telah ditutup dan kadang-kadang pintu itu telah dibuka. Jadi Allah Taala nak gambarkan supaya orang yang baca ayat ini dia dapat melihat ataupun dapat kiaskan bahawasanya kehidupan kita ini ada pintu-pintu. Pintu nikmat, pintu ilmu, pintu kesihatan, sihat, pintu ilham, pintu hidayah, pintu taufik. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk kita kiaskan kehidupan kita ini banyak pintu-pintu. Maknanya Allah Ta'ala kiaskan dengan rumah-rumah ataupun bilik-bilik. Jadi dalam bahasa Arab dia panggil isti'arah. Isti'arah maknanya kiasan. Jadi sebenarnya nikmat itu tak ada pintu pun. Yang ada pintunya adalah rumah ataupun bilik. Tetapi Allah Ta'ala cuba gambarkan di depan kamu ini ada pintu-pintu nikmat, ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu pemberian yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mereka lupa ataupun mereka tidak sadar dan mereka walaupun diberi azab, mereka masih lagi tidak insaf, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, fatahna, kami buka, alaihim, ke atas mereka. Kami buka apa? Abwaaba, iaitu pintu-pintu. Abwab ini adalah jamak bagi babun. Kalau pintu satu, babun. Kalau banyak, abwab, banyak pintu-pintu. Bukan satu pintu saja, tetapi banyak pintu-pintu. Dimaksudkan pintu-pintu ini segala kemewahan, segala kesenangan. Maknanya kalau seseorang itu dia dapat kuasa, dia diberi segala kuasa-kuasanya, segala jawatan-jawatannya, segala pangkat-pangkatnya, dia dapat. Walaupun pada masa yang sama dia itu jahat. Ataupun kalau seseorang itu dapat pintu rezeki, kekayaan, kita lihat dia dapat semuanya.
dapat dengan rumahnya, dapat dengan keretanya, dapat dengan duitnya, dapat segala kemewahan dibuka kepadanya walaupun dia itu jahat. Jadi segala kesenangan dengan makannya, dengan kesihatannya sihat, walaupun sudah tua, walaupun kalau lihat orang yang seumur dengannya, dia sakit dan sebagainya, tapi dia sihat. Allah Ta'ala buka pintu segala kesihatan. Jadi Allah Ta'ala buka segala pintu, buka kepada siapa? Kepada mereka yang tidak sedar dengan azab ataupun dengan teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbentuk musibah tadi. Ini berlaku kepada umat-umat terdahulu seperti Fir'aun, seperti Haman. Fir'aun sihat walafiah sehingga mengaku menjadi Tuhan. Dan berlaku juga dalam kehidupan kita pada hari ini sehingga ada orang yang melakukan maksiat, mereka banggakan dengan maksiat. Kenapa? Antaranya mereka kata, aku sihat, aku tidak ada apa-apa musibah. Sedangkan kamu yang taat kepada Allah, kamu yang dekat dengan Allah, kamu tidak seperti aku ataupun tidak seperti dia yang diberi kemewahan, diberi kesenangan. Jadi Allah Ta'ala buka bukan satu pintu. Kita ini mungkin kita nampak satu pintu saja. Mungkin orang niaga dia nampak kan. Kalau niaga nasi, nampak pintu nasi saja kan. Kalau orang niaga pakaian, nampak pintu pakaian. Orang niaga dia mungkin nampak pintu-pintu yang banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka kepadanya pintu-pintu rezeki yang boleh dia mendapatkan rezeki daripada bidang perniagaan tersebut. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut fatahna, kami pasti ataupun kami telah buka alaihim ke atas mereka abwaba, bukan satu pintu tetapi banyak pintu. Kulli syai'in, pintu semua benda. Allah Ta'ala mana diterjemahkan mungkin pintu segala kemewahan, segala kesenangan, hatta idza farihah, sehingga apabila mereka suka gembira, bersukaria, bergelak ketawa, gembira dengan nikmat, dengan segala kesenangan, segala kemewahan yang Allah Ta'ala buka ke atasnya, apabila mereka sudah sampai kepada kemuncak kegembiraan, kemuncak kesukaan, mereka berpesta dan sebagainya, bima utu, dengan apa yang telah dibuka ataupun telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhadnahum baghtah, kami pun azab mereka tiba-tiba. Ini kaum terdahulu di saat mereka sedang berpesta sukaria, Allah Taala turunkan tempikan yang mematikan seperti kaum Nabi Allah Saleh. Begitu juga Nabi Allah Lut, Allah Taala balik bumi. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Dan begitu juga kehidupan kita pada hari ini. Di saat sedang mungkin ada yang sedang makan di azab ataupun ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan gembira suka, Allah Taala timpakan penyakit yang menyebabkan lumpuh ataupun menyebabkan mati dan sebagainya. Jadi Allah Taala buka kepada mereka semua pintu-pintu. Kulli syai' ini semua, hatta idza farihu biha, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhadnahum baghtah, dan kami telah mengadab mereka. Maksudnya kami telah menimpa mereka musibah, kami telah menurunkan adab pada mereka, kami telah menurun ujian kepada mereka baghtah, secara tiba-tiba. Jadi kita boleh ambil kesimpulan di sini, kemungkinan kesenangan, kemewahan, kekayaan, kesihatan di mana yang diberi ataupun dikurniakan oleh Allah kepada sesiapa yang melakukan maksiat itu adalah satu bukaan yang Allah Ta'ala beri kepadanya atas asas supaya dia terus leka, dia terus lalai. Dan sebelum Allah Ta'ala buka segala kesenangan kemewahan ini, Allah Ta'ala telah pun tazkir, ma dzukiru bi. Allah Ta'ala telah beri ujian. Dalam surah Al-Kahfi, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzab.
Allah Ta'ala telah beri ujian-ujian yang biasa sebelum Allah Ta'ala bagi musibah ataupun azab yang besar. Sebab itulah setengah ulama bagi tahu ujian-ujian atas dunia ini adalah azab yang kecil, supaya kita dapat gambarkan di sana ada azab yang besar. Sebagaimana kita sakit di atas dunia, kita juga akan sakit di akhirat. Sebagaimana kita rasa kepedihan, rasa kedukaan di atas dunia ini, begitu juga kita akan rasa kepedihan, kedukaan di akhirat. Jadi sebelum kamu hadapi kesakitan, kedukaan, keperitan, azab akhirat itu atas dunia ini, kamu hendaklah sedar dengan ujian-ujian yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum mereka itu diazab secara tiba-tiba itu, mati dengan mengejut, ataupun gempa bumi dengan mengejut, ataupun sakit dengan mengejut dan selainnya, mereka telah pun nasu ma dzukiru bi, mereka telah lupa dengan tazkirah-tazkirah yang kecil-kecil ini, daripada musibah, ujian, sakit, pening kepala, demam dan sebagainya, mereka telah lupa. Jadi apabila mereka telah lupa dengan ujian tadi, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itulah Allah Taala buka segala pintu kesenangan kepada mereka, kemewahan, atas asas apa? Atas asas itu adalah pemberian untuk menyesatkan mereka. Itu memang ada di dalam pengajian kita pun kita ada dengar ada mukjizat diberi kepada Nabi, ada irhas, ada ma'unah dan selainnya. Jadi orang yang lakukan maksiat ini Allah Ta'ala juga beri nikmat kepada mereka. Ini Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik. Semuanya kami akan beri. Maknanya atas dunia ini kamu jangan fikir orang yang beriman saja dapat nikmat, tidak. Semua manusia, bukan saja manusia, bahkan binatang-binatang dan sebagainya, min 'ata'i rabbik, kami akan beri, kami akan panjangkan, kami akan turunkan, kami akan kurniakan, sama ada haula mereka, haula ataupun mereka ini, mereka itu, kafir, mukmin, semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala min 'ata'i rabbik, daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila diturunkan azab tadi, fa idzahum mublisun, pada dan faida, maka tiba-tiba apabila diturunkan azab kepada mereka itu dan mereka sudah pun di dalam keadaan akhir hidup mereka, maknanya mereka di depan mereka kematian, tidak ada lagi peluang untuk mereka bertaubat dan sebagainya. Pada masa itu mereka berputus asa daripada mendapat ataupun daripada menerima pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Jadi itu sedikit terjemahan dan tafsiran ringkas bagi ayat 44 surah Al-An'am. Jadi kita lihat apa i'rab ayat ini. Okey, kalau ada yang print buku ni boleh tengok. Kalau yang tak ada print pun boleh tengok di skrin yang saya share. Nampak kan? Jadi kita yang kita akan baca pada hari ini di bawah ni, di bawah sekali. Ayat 44 surah Al-An'am. Jadi Allah Taala sebut tak apa nampak Ustaz ya? Tak nampak tak nampak. Nampak? Okey, bau. Kena turun sikit. Okey. Okey. Saya besarkan sikit. Yang ni nampak penuh fa'atifah, nampak yang saya tunjuk ni? Siapa yang guna laptop ataupun komputer mungkin dia nampak teks itu lagi besar. Siapa yang guna handphone nampak kecil sebab handphone. Saya guna handphone. Okey. Nampak fa'atifah. Nampak? Yang saya tunjuk ni fa'atifah. Fa maknanya huruf ataf.
bila kita sebut huruf athaf maknanya fa ini ada sambungan sebelumnya, ada sambungan sebelumnya. Maknanya sambungan daripada ayat sebelumnya. Kita boleh terjemahkan, maka selepas itu, selepas mereka tidak insaf ataupun tidak sedar itu, selepas hati mereka keras ataupun selepas mereka terpedaya dengan syaitan, maka selepas itu fa ini kembali kepada ayat sebelumnya. Lamma zarfun. Zarfun ini maknanya kata nama yang menunjukkan sama ada masa ataupun tempat. Dalam bahasa Arab dia ada zarfuz zaman, ada zarful makan. Itu kalau kita belajar nahwu Arab, dia ada zarfun ini adalah kata nama. Kata nama yang menunjukkan masa ataupun tempat. Dalam bahasa Melayu pun ada kata nama yang menunjukkan tempat seperti atas, seperti bawah, seperti belakang, seperti hadapan, utara, selatan, timur, barat. Dalam bahasa Arab kita panggil zarfu al-makan. Dan ada di sana zarfu az-zaman, kata nama yang menunjukkan masa seperti malam, seperti asar, seperti zuhur, seperti maghrib, seperti subuh. Cuma kalau kata nama menunjukkan masa di dalam bahasa Arab ini, dia barisnya atas, lailan malam, sabahan pagi, kemudian zuhran zuhur, fajran maknanya subuh pagi, waktu fajar, solat subuh dan selainnya. Jadi lamma ini adalah zarfun, dia adalah kata nama bimakna hina, dengan makna hina. Makna hina ini maknanya ketika. Lamma itu maknanya hina. Hina ini adalah zarfuz zaman, kita terjemahkan semasa ataupun ketika. Hana yahinu daripada fi'il juga, hana tiba, ataupun kalau jadi isim hina ini kita terjemahkan semasa ataupun ketika. Mutadamminu makna asyarti, dan ia juga terkandung, lamma ini juga terkandung makna syarat. Dia juga ada makna syarat, dan saya sudah pun jelaskan pada minggu lepas, laula ini juga ada makna syarat. Syarat ini mungkin kita dah pun tahu, dan kita dah banyak jumpa, ada banyak kali dah saya terangkan. Dalam bahasa Arab ini dia ada kata yang menunjukkan syarat, dan bila ada syarat ada jawab syarat. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu kata di mana sesiapa yang menepati syarat dia akan mendapat hasil daripada syarat yang telah dilakukan. Dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh terjemahkan jika ataupun kalau. Maknanya kalau kamu datang, kamu akan dapat. Maknanya syarat dapat itu bila kamu datang. Itu maksudnya syarat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya mungkin kita boleh terjemahkan jika ataupun kalau. Jika ataupun kalau kamu ulang kaji, kamu akan dapat jawab peperiksaan. Maknanya dapat jawab peperiksaan itu dengan syaratnya kamu ulang kaji. Kalau kamu tak ulang kaji, maknanya kamu tidak akan dapat menjawab peperiksaan. Jika kamu belajar, kamu akan pandai. Jadi pandai itu dengan syarat belajar. Jadi syarat ini mungkin kita boleh terjemahkan dengan jika ataupun kalau dalam bahasa Melayu. Cuma ada syarat yang ini dalam bahasa Arab lah kan. Dia panggil dari segi zahirnya dia tidak nampak pun macam syarat. Contohnya lamma ini. Lamma semasa ataupun ketika, tetapi dia ada terkandung di dalamnya makna syarat. Maknanya dia ada jawab kepada syarat tersebut. Nanti kita tengok dalam ayat ni. Ini kita panggil dalam bahasa Arab syarat ghairu jazimah, iaitu huruf-huruf yang merupakan huruf syarat
tetapi dia tidak menjazamkan, ataupun isim syarat yang tidak menjazamkan. Okey, muta'alliqun bi fatahna, di mana lamma ini dia bergantung kepada fatahna. Fatahna di depan ayat kan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna. Fatahna ini jawab kepada lamma. Maknanya di sini Allah Ta'ala buka pintu kepada mereka segala kemewahan kesenangan. Kenapa? Apa sebabnya? Kerana kerana mereka telah lupa dengan ujian-ujian untuk mereka ingat kepada Allah, untuk mereka bertaubat, insaf yang telah diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana mereka itu lupa ataupun tidak sedar dengan ujian yang kecil itu, maka Allah Ta'ala buka pintu-pintu yang lagi luas kepada mereka, kemewahan, kesenangan, atas asas supaya mereka terus dengan kelalaian dan dengan kekufuran mereka. Okey, boleh Jadi lamma itu zarafun bima'na hin mutadamminu ma'na syarti muta'alliqun bi fatahna. Muta'alliqum ini dia merujuk ke mana? Sebabnya dia tidak kuat, perlu kepada isim ataupun fa'il. Jadi lamma ini dia bergantung merujuk kepada fatahna. Kemudian nasu madin madmum, fa'il madin asalnya nasa, bila ramai nasu. Madin madmum wal waw fa'il. Nasau nasu di sini madin madmum, fa'il madin madmum. Madmumnya ialah pada sin tu, madmum ni maknanya baris hadapan, dibaca dengan nasu, madmum. Wal wawu, waw pada selepas sin itu ada wa, wal wawu fa'ilun, waw itu adalah pelaku. Maknanya di sini lupa, siapa yang lupa? Lupanya adalah wa itu. Wa itu adalah kembali kepada hum, waw jamaah ini menunjukkan kepada hum. Hum adalah mereka. Jadi siapa yang lupa? Iaitu mereka. Jadi mereka itu, siapa mereka itu? Mereka itu adalah umat-umat yang terdahulu. Mereka yang telah syirik kepada Allah SWT, mereka yang telah hati mereka telah qasat qulubuhum, yang telah keras, mereka yang telah dihias oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan, dan mereka itulah yang lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan ma dzukiru bih, dengan apa yang telah diingatkan daripada azab ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasu ini adalah madin madmum wal wawu fa'ilun, dan waw itu adalah fa'il, pelaku. Jadi dalam ayat bahasa Arab dia ada fa'il, apabila ada fa'il perlu ada fa'il, dan bila ada fa'il perlu ada maf'ul, rukun ayat. Bila ada perbuatan mesti ada orang yang buat. Apabila ada orang buat, ada benda yang kena buat ataupun objek. Jadi madin madmum wal wawu fa'ilun, ma mausul. Ma ini adalah isim mausul. Isim mausul ada man untuk manusia. Kalau ma untuk benda ataupun untuk sesuatu umum. Jadi ma di sini adalah isim mausul. Jadi kita terjemahkan apa-apa saja sesuatu. Ini merujuk kepada al-ba'sa wad-dharra, segala kesusahan, segala kelaparan, segala penyakit, segala musibah, segala azab. Jadi ma itu kembali kepada sebelum ini yang kita baca dalam ayat 41, 42, 43. Sakinun baris mati. Ma ini alif tu baris mati. Itu maksudnya sakinun. Jadi kalau kita nak i'rab penuhnya, isim mausul mabniyun ada sukun. Isim mausul dia adalah mabni, barisnya tidak berubah, dan tanda mabninya adalah sakin baris mati. Ma itu ada baris atas. Kemudian atas alif tu ada baris mati walaupun kita tak nampak. Jadi disebut ma fi mahalli nasbi maf'uli bih. Dia adalah di dalam kedudukan mansub hukumnya. Kenapa masuk? Kerana dia adalah maf'ulun bih.
maf'ul bihi, kerana dia adalah maf'ul bih, objek. Jadi di sini mereka telah lupa, apa yang mereka telah lupa, iaitu apa-apa sesuatu azab yang telah diturunkan kepada mereka. Okey, jadi ma ini adalah maf'ul bih. Contoh kadang-kadang kita buat ayat bahasa Melayu kan, saya lupa kunci. Jadi perbuatannya adalah lupa. Siapa yang lupa? Saya. Apa benda yang dia lupa? Kunci. Itu contoh yang mudah. Saya lupa buku. Perbuatannya lupa. Itu rukun yang pertama. Bila lupa, ada orang yang lupa. Siapa yang lupa? Iaitu saya. Itu adalah fa'il. Dia lupa apa? Lupa buku. Jadi di sini pun sama. Lupa. Siapa yang lupa? Mereka, iaitu umat-umat terdahulu ataupun musyrik. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lupa? Mereka lupa apa-apa sahaja yang telah ditimpa kepada mereka, ujian-ujian yang diberi kepada mereka, azab-azab yang diturunkan kepada mereka, yang atas asasnya sebagai tazkirah, peringatan kepada mereka. Jadi ma itu kena adalah maf'ulun bih. Dia masuk hukum. Okey, dzukkiru madin mabniyun lil majhul. Asalnya adalah zakara, tetapi dibaca dengan asalnya adalah zakara, tetapi dibaca dengan dzukkiru. Saya cuba type kat sini. Jadi asalnya adalah zakara. Asalnya zakara. Asalnya zakara. Zakara maknanya ingat. Zakara maknanya ingat. Kalau mengingatkan, zakara. Zakara. Kalau zakara, dia punya wazannya fa'ala, maknanya ingat. Contoh saya kata, zakara Muhammad qissatahu. Maknanya Muhammad ingat kisahnya, ceritanya. Kalau zakara, mengingatkan, wazan dia adalah fa'ala, mengingatkan. Kadang-kadang kita dah ingat, kita nak mengingatkan orang lain. Jadi kita kena guna zakara. Kalau zakara, fi'il mudhari'nya ialah yadhkuru. Zakara yadhkuru. Zakara ingat. Kalau mengingatkan, fi'il mudhari'nya ialah dzakkiru. Okey, kita jumpa dalam Quran tadi Allah Ta'ala sebut dzukkiru. Ada waw, ada waw alif menunjukkan ramai. Zakara seorang, kalau dua orang, zakara. Letak alif. Kalau ramai, zakkaru. Okey, tengok ini adalah kata kerja. Semuanya adalah kata kerja. Kalau dua orang, zakkara tambah alif. Kalau ramai, zakkaru tambah waw alif. Cuma zakkaru ini bertukar menjadi dzukkiru. Inilah dimaksudkan dengan mabniyun lil majhul. Di dalam teks yang kita jumpa tadi. Dari sudut nahwunya, dia dibina hurufnya dengan majhul. Dibina hurufnya dengan majhul. Apa maksud majhul? Maknanya pelaku dia tidak tahu. Pelaku dia tidak disebut. Kalau maklum pelakunya, kita tahu, kita disebut zakkaru. Kalau dzukkiru, tidak diketahui. Okey,
Mungkin tak nampak lagi kan saya buat ayat. Zakkara, zakkarallah, zakkarallah, Allah Ta'ala telah mengingatkan al-musyrikin, contohnya. Allah Ta'ala telah mengingatkan orang-orang musyrikin. Jadi ini adalah bina maklum. Bina maklum. Apabila saya buang Allah, okey kejap. Zakkarallahul musyrikin. Allah Ta'ala telah mengingatkan kaum musyrikin. Jadi siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah mengingatkan siapa? Dia telah mengingatkan ataupun memberi peringatan kepada kaum musyrikin. Jadi apabila Allah ini dibuang, kita buang Allah ni, kita buang Allah. Kenapa kita buang Allah? Ada sebab, pelbagai sebab. Mungkin sudah pun tahu bahawasanya azab ataupun peringatan itu Allah Ta'ala yang turunkan. Jadi tidak perlu diulang ataupun tidak perlu disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kerana sudah maklum yang menurunkan azab kepada mereka, kaum musyrikin adalah Allah. Jadi tidak perlu lagi diulang sebut Allah, dibuang saja. Jadi zakkara, kemudian dibuang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun mungkin tidak disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kerana menunjukkan kemungkinan dari sudut rahmat Allah jauh kepada mereka. Ataupun apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang keji, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi keburukan ataupun kekejian ataupun apa yang dilakukan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu tidak disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah itu adalah suci, Allah Ta'ala itu agung, Allah Ta'ala itu mulia, Allah Ta'ala itu terpuji dan sebagainya. Tidak sesuai dengan suasana ataupun cerita ataupun ayat untuk disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyaklah sebab-sebab dia itu melihat ataupun merujuk kepada tafsir ulama-ulama tafsir. Apabila dibuang Allah itu, baris dia pun akan berubah. Jadi zakkara itu akan bertukar jadi zu. Nah, ini kita panggil bina lil majhul. Kemudian kaf, huruf tengah ini dibariskan dengan baris bawah. Jadi dzukkira. Dzukkira itu asalnya. Musyrikin ini ramai. Bila ramai, dia adalah naik fa'il. Dzukkira itu dia jadi naik fa'il. Jadi bila ramai, dzukkira asalnya perlu ditukar kepada ramai juga. Bila ramai perlu ditambah waw alif. Macam atas ni lah. Kalau ramai, hum, kita kena tambah waw alif. Kalau 2 orang, kita tambah alif sahaja. Kalau seorang, tak tambah apa-apa lah, zakara saja. Oleh kerana musyrikin ini ramai, dan dia adalah naik fa'il. Dia menggantikan Allah tadi, dari sudut nahwunya, dia adalah, kedudukannya adalah naik fa'il. Jadi, apabila ramai, maka kena tambah waw alif. Jadi apabila ramai kena tambah waw alif. Waw alif ini, waw ini menunjukkan ramai, wawul jamaah. Jadi kita pun tambahlah di sini juga waw alif. Dan baris ni pun bertukar menjadi baris hadapan. Dzukiru. Dzukiru. Di dalam Quran tu tak nampak dzukiru musyrikin tu kan. Tetapi sebenarnya dia ada di dalamnya adalah hum. Hum itulah naik fa'il. Dzukiru. Jadi dzukiru ini di samping maknanya mengingatkan, ia juga memberi makna mubalaghah, maknanya kerap. Jadi kita boleh terjemahkan falamma nasu ma dzukiru bih, dan ketika ataupun semasa mereka telah lupa dengan azab ataupun ujian yang telah kerap ataupun berkali-kali ataupun banyak berlaku, kerap, banyak ataupun berkali-kali, selalu, sering diturunkan, diingatkan kepada mereka, maka Allah Ta'ala telah buka pintu kemewahan, kesenangan kepada mereka. Jadi dzukiru ini selain ia memberi makna mengingatkan, ia juga memberi makna banyak ataupun kerap ataupun selalu. Bukan sekali
Macam kehidupan kita lah pada hari ini kan, kita bukan sekali sakit, walaupun kita tidak selalu sakit, tetapi bukan sekali. Sakit kepala banyak kali, demam banyak kali pada kecil sampai sekarang. Sebelum kita ditimpa dengan penyakit-penyakit yang mungkin sudah yang berat, tapi sebelum itu kita telah pun diuji dengan sakit-sakit yang ringan kan. Jadi zukiru itu Allah Ta'ala ingatkan kita dengan penyakit ataupun dengan ujian, musibah, suka, duka, kedukaan dan sebagainya, bukan sekali tetapi banyak kali. Apabila diberi ujian ataupun di musibah ataupun penyakit dan sebagainya kerap kali, dan kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menyebabkan insaf ataupun menyesal ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin selepas itu Allah Ta'ala akan bukakan segala kemewahan, kesenangan atas asas Allah Ta'ala nak terus seseorang itu berada dalam kesesatan, berada dalam kekufuran, berada dalam maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zukiru itu dia ada makna mubalaghah, kerap, bukan sekali, dan juga dia menukar daripada ingat, daripada makna ingat kepada mengingatkan. Daripada zakara, ingat, kepada zakara, iaitu mengingatkan. Okey, itu sedikit huraian kenapa disebut zukiru mabniyun li majhul. Yang atas ni kita panggil mabniyun lil ma'lum. Wazan dia tidak susah. Sebelum huruf tengah ni baris bawah, huruf awal tu baris hadapan. Yang ini pun boleh juga mabni lil majhul, dzukira. Kalau zakara, dzukiru, dzukira. Ataupun kalau ramai dzukiru. Okey, wadih, jelas InsyaAllah jelas Jadi mabniyun lil majhul madmum. Madmum maknanya barisnya di hadapan. Ra itu dzukiru. Ra itu kita bariskan dengan baris hadapan. Wal wawu na'i fa'il, dan waw pada dzukiru kita baca dzukiru ada waw. Waw itu dipanggil wawul jamaah. Waw menunjukkan ramai ataupun wawul fa'il. Dan dia memberi makna mereka. Mereka dzukiru diingatkan kepada mereka, kembali kepada kufar ataupun umat-umat musyrikin ataupun umat-umat terdahulu. Bihi muta'allikum bi dzukiru, dengannya. Bi itu huruf jar, ha itu kembali kepada ma, dengannya iaitu dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka daripada penyakit, azab, sesaan, musibah, bala dan sebagainya. Okey. Fatahna. Fatah ini madhi sakin. Sakin maknanya baris mati pada ha tu. Fatah na fa'il. Kami fa'il. Kami ini bukan bermakna ramai tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na ini li ta'zim, nak menunjukkan hebat, agung. Kami telah buka. Jadi kami di sini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaihim, ke atas mereka, iaitu ke atas umat-umat terdahulu ataupun musyrikin ataupun kufar, kami telah buka ke atas mereka. Alaihim ini adalah jar wa majrur muta'alliqun bi fatahna. Jar wa majrur ke atas mereka, dia merujuk kepada kami buka. Maknanya dia kena rujuk, dia kena ada fi'il tempat bergantungnya. Jadi kami buka ke atas mereka. Jadi alaina ini muta'alliqun bi fatahna. Abwaba, abwab ini adalah maf'ulun bih. Jadi kalau ditanya kami buka apa, iaitu kami buka pintu. Jadi Allah Ta'ala dah mula di sini dia isti'arah. Maknanya dia kiaskan bahawasanya nikmat-nikmat, kemewahan, kesenangan ini dia banyak pintu. Jadi kami akan buka pintu-pintu kemewahan, pintu-pintu kesenangan kepada orang-orang yang berhaka, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kulli. Kulli ini semua mudhafun ilaih. Syai'in. Kulli syai'in, semuanya. Semua sesuatu kami akan buka pintu-pintunya. Hatta.
Naam, hatta ini lil ibtida. Ini pun dah banyak kali dah kita jumpa. Hatta ini dia ada 3 makna kan. Siapa lagi masih ingat? Siapa nak jawab boleh buka mic. Siapa masih ingat lagi makna hatta? Siapa nak cuba jawab soalan saya ni? Nah, hatta di mana Syekh Tayyib Al-Ibrahimi dia kata lil ibtida. Ini satu maknanya. Satu makna hatta. Dia ada 2 lagi makna. Kalau ibtida maknanya selepas itu mubtada. Mubtada khabar. Okey, makna yang kedua siapa tahu? Zaraf. Ya. Ataf. Oh, ataf. Naam, huruf ataf. Yang ketiga Zaraf lah, isim zaraf. isim zarf, huruf jar, Betul. huruf jar. Nah, huruf jar biasanya diterjemahkan dengan ila. Jadi makna dia ada beza semua. Dulu saya pernah bagi contoh dengan ayat yang orang Arab pun selalu sebut. Akaltus samaka, samakata, hatta ra, kepala, ra, ra, si, su, sa, semua boleh. Okey. Saya makan ikan. Saya makan ikan. Hatta, sehingga, ra'suha boleh baca. Ra'siha boleh baca. Ra'saha pun boleh baca. Tiga-tiga semua ni betul belaka. Siapa baca? Jadi dalam kita belajar bahasa Arab ini, bab baris ni hebatlah. Siapa yang boleh baca baris dengan betul, dia orang yang hebat nahu kan. Jadi kalau orang tu baca ra'suha pun betul, ra'siha pun betul, ra'saha pun betul. Dengan baris atas pun betul, baris bawah pun betul, baris hadapan pun betul. Kan? Kenapa? Kerana sesiapa yang baca dengan ra'suha, dia memberi maksud ibtida. Maknanya ibtida. Siapa yang baca dengan ra'saha, dia memberi maksud al-ataf. Siapa yang baca dengan ra'siha, dia memberi maksud hatta itu adalah huruf jar. Tapi ada beza dari sudut makna ni. Bukan saja dari sudut baris. Kalau kamu baca ra'suha pun ada makna, kamu baca ra'siha pun ada makna, ra'saha pun ada makna. Jadi kalau kita baca dengan ra'suha, maksudnya ra'suha akaltu. Ra'suha akaltu. Kita terjemah macam mana? Saya makan ikan sehingga kepalanya pun saya makan. Maknanya ikan tu sedap sangat, kepala pun makan habis. Mungkin kalau tak makan pun mata ikan saja kan, sebab tak boleh nak makan, mungkin keras dan sebagainya. Tapi kepala tu pun semuanya makan. Itu apabila kita baca dengan ra'suha. Maknanya ra'suha akaltu aidan. Kepalanya pun saya makan juga. Ini bagi ibtida. Kita baca dengan baris hadapan tu. Kalau baca dengan baris atas, dia bermaksud wa ra'suha. Wa kita letak. Wa ra'saha. Pun memberi maksud sekali dengan kepala juga. Maknanya saya makan ikan sehingga ra'saha. Maknanya kepala sekali semua saya makan ikan. Mungkin tulang saja tinggal. Yang kasar-kasar, mungkin tulang pun makan juga kalau dia tu boleh dimakan. Jadi kalau baca ra'saha pun bermaksud sekali makan juga. Itu makna dia. Kalau huruf jar ila, ini tak termasuk kepala. Kita buat ila
ra'siha, walaupun ada juga yang mengatakan sehingga kepala, tetapi ini tidak termasuk kepala. Saya makan ikan sampai kat kepala dia, saya pun berhenti. Kepala saya tak nak. Maknanya akal tu sama kata ila ra'siha. Saya makan ikan sehinggalah sampai kat kepala. Ya, saya makan ikan sehinggalah sampai kat kepala, saya pun berhenti. Kepala tu saya bagi kucing ataupun saya buang kerana saya tidak suka kepada kepala ataupun tak sedap kepala. Ila ra'siha, maklumlah kepala ikan, kalau kepala kambing tu mungkinlah berbuk juga. Jadi ila ra'siha. Jadi ra'si itu ila. Jadi ada makna. Jadi kita jumpa tadi Syekh Tayyib Ibrahimi dia bagi tahu apa? Hatta itu maksudnya lil ibtida. Lil ibtida. Hatta lil ibtida. Maknanya ayat selepas itu dia adalah mubtada khabar. Mubtada, ayat isim lah, ayat biasa. Mungkin dia sudut maknanya sekali lah. Tetapi yang penting juga kita kena ingat mubtada khabar. Sama juga seperti ini. Ra'suha ini mubtada. Akal tu ini, jumlah ini adalah khabar. Ra'suha ini adalah mubtada wa huwa mudhaf. Itu mudhafun ilaih. Akal tu itu adalah fi'il madhi. Jumlah fi mahalli rafa' khabar bagi mubtada. Itulah maksudnya mubtada khabar. Dia tak boleh diterjemahkan dengan waw, huruf ataf. Waw di sini, dalam bracket ni huruf ataf. Ataupun fa tak boleh. Dan juga tidak boleh diterjemahkan dengan ila. Maknanya tidak termasuk, hanya setakat itu. Tidak juga. Okey. Jadi selepasnya adalah mubtada khabar. Kita lihat ada mubtada ke tidak selepasnya. Lil ibtida. Hatta idza zarf mustaqbal akhadna farihu bi. Idza ini adalah zarfun fi mahalli nasab muta'alliqun bi akhadnahum farihu mithla ma. Okey, apa kita tengok sekejap lagi. Okey, hatta lil ibtida. Maknanya hatta lil ibtida maknanya ayat baru. Ayat baru. Selepasnya ada mubtada ataupun mubtada khabar. Idza ini adalah zarfun lil mustaqbal. Kita terjemahkan apabila. Apabila sakin alif itu baris mati fi mahalli nasab dan dia di dalam kedudukan nasab muta'alliqum bi akhadnahum. Akhadnahum. Falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Di sini dia bergantung hatta sehingga akhadnahum, kami azab mereka. Sehingga akhadnahum, kami azab mereka. Okey. Jadi sakin fi mahalli nasab muta'alliqun bi akhadnahum. Zaraf ni dia mungkin dia jadi maf'ulun fihi. Akhadnahum, kami mengazabkan mereka semasa, apabila. Itulah maksud dia fi mahalli nasab itu. Sebab kita kalau zaraf dia maf'ulun fihi. Dia ada maf'ulun bihi, maf'ul fihi. Maf'ul fihi ini zaraf. Dia ada maf'ul li ajli. Dia ada berapa maf'ulat? Ada beberapa maf'ulat. Maf'ulun ma'ahu, maf'ulun ma'ahu, maf'ulun bihi, maf'ul li ajli. Dan kalau zaraf kita panggil maf'ul fihi ataupun zaraf ataupun zaraf. Sebab itulah dia berada dalam kedudukan nasab. Kerana maf'ul ini semuanya adalah mansub. Kiralah maf'ulun bihi mansub, maf'ul fihi mansub, maf'ul ma'ahu pun mansub, maf'ul li ajlih pun hukumnya adalah mansub. Jadi idza ini fi mahalli nasab muta'alliqun bi akhadnahum. Idza akhadnahum, kami mengazab mereka. Idza semasa ataupun ketika. Jadi semasa itu adalah zaraf zaman, kata nama menunjukkan masa. Farihu
mithlu nasu, sama saja. Nasu madhi madmum sama dengan farihu. Jadi kita ingat balik madhi madmum wal wawu fa'il, sama i'rabnya. Bima muta'alliqani bi farihu. Bima, bi itu huruf jar, ma isim mausul apa-apa saja, bi farihu. Mereka gembira dengan apa-apa saja yang telah dibuka kepada mereka kemewahan dan kesenangan. Utu mithlu dzukiru, sama juga dia adalah mabni lil majhul. Utu asalnya ata. Atallah, Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian jadi mabni lil majhul, kita baca dengan utu. Jadi sama dengan dzukiru, sebagaimana yang saya terang sebelum ni lah. Akhadna mithlu fatahna. Fatahna yang kita jumpa sebelum ni madhim sakin, na adalah fa'il. Hatta idza farihu bima utu akhadna hum adalah maf'ulun bih. Baghtatan masdar fi mawdi' al-hal. Baghtah ini tiba-tiba. Dia adalah hal, menerangkan keadaan. Keadaan yang kami timpakan azab mereka itu bagaimana keadaannya? Keadaannya tiba-tiba. Maksudnya tanpa disangka, tanpa dirancang, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada alamat-alamat, tanpa ada peringatan, tiba-tiba saja Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka. Itu baghtatan, iaitu hal menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan diturunkan kepada mereka azab itu. Okey. Fa huruf ataf. Bila tiba-tiba diturunkan azab kepada mereka itu, maka idza fujaiyah, mereka terkejut. Fujaiyah ini terkejut. Mereka terkejut, mereka dengan cepat itu turunkan azab secara tiba-tiba itu, mereka terkejut. Apabila terkejut itu hum mublisun, mereka pun tidak ada rasa harapan untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hum itu adalah mubtada, mublisun itu adalah khabar marfu' bil waw. Okey. Akhadnahum jawab syara' ghairu jazim. Hum mublisun ma'tuf ala akhadnah. Okey, itu i'rab yang disebut oleh Syekh Dr. Tayyib Al-Ibrahimi. Ada soalan nak tanya? Nah. Sila Haji Jamil. Saya tanya pasal tafsir dia tadi, tafsir ulang sikit. Masalah istidraj. Istidraj tu macam mana Ustaz sebenarnya? Istidraj. Istidraj. Istidraj, sesuatu yang diberikan kepada orang yang berdosa kan. Ini antaranya. Maknanya kalaulah sesuatu pemberian itu menyebabkan seseorang itu syukur dengan nikmat Allah SWT, dekat dengan Allah SWT, itu kita panggil nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Tetapi kalaulah kesenangan ataupun kemewahan Allah Ta'ala berikan kepadanya menyebabkan dia semakin jauh, semakin kufur ataupun semakin berdosa dengan Allah, semakin sombong dan sebagainya, itu adalah istidraj. Pemberian yang diberi atas asas untuk sebagaimana yang kita baca ayat ini, untuk terus seseorang itu leka, lalai dengan maksiat. Dan sebelum itu sudah pun diberi kepada mereka peringatan, tetapi mereka tidak ingat, tidak menyesal ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak berlaku orang yang lakukan maksiat, tetapi mereka bukan saja nikmat, tetapi kadang-kadang kata-kata mereka masin, mulut masin dan sebagainya, ataupun orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan songsang macam ilmu hitam dan sebagainya, di mana mereka itu boleh menyembuhkan, boleh berubat, mengubati penyakit dan sebagainya, di mana semua itu juga adalah dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi dengan pemberian itu mereka terus dengan kesesatan, mereka terus dengan kesyirikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena renung kalau kita, adakah kemewahan yang aku kecapi ini mendekatkan aku dengan Allah ataupun semakin jauh. Itu yang kita bimbang. Kalau semakin jauh, semakin sombong, itu antara pemberian yang tidak elok. Sebagaimana dalam ayat ini pun Allah Ta'ala bagi tahu apa? Semua pintu dibukanya. Contohnya Fir'aun lah kan, semua pintu dibuka pada Fir'aun. Jawatan, kuasa, kesenangan, kemewahan. Begitu juga Qarun. Qarun itu diberi kunci, sehingga kekayaan itu ada padanya. Bukan saja pintu kecil, tapi semua pintu rezeki. Sehingga sekarang ni pun orang sebut harta karun yang tenggelam yang dijumpa di perut bumi dan sebagainya. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan. Itu adalah yang besar kita nampak dalam kehidupan kita pun begitu juga. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kalaulah kita tidak sakit, kita murah rezeki, segala pangkat kita dapat, segala kuasa kita boleh, dan semua itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu kena muhasabah. Kena muhasabah, kena fikir balik, adakah kesihatan ini menyebabkan dia jauh, ataupun ini adalah satu pemberian yang sebenarnya untuk menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turuh leka, turuh lala. Mungkin kita tidak hadapi semua ini, mungkin kita tidak rasai, tetapi orang yang dapat dia akan rasai. Maknanya Allah Ta'ala buka pintu rezeki kepada ujian baginya. Itu Haji Jamil, sedikit jawapan daripada saya. Okay, Ustaz, terima kasih. Ya. Ada soalan lagi? Ustaz, ada tak ayat ni berkait dengan keadaan COVID kita sekarang ni? Pasal kita ni terlalu mewah. Kadang-kadang lupa. Pasal sekarang ni dah 2 tahun kita berdoa tak juga dimakbulkan. Mungkin ada kaitan dengan masyarakat dan masyarakat kita terlalu mewah ni. Dia buat itu antaranya, itu antaranya Al-Qadir. Setiap ujian besar kecil adalah untuk kita ingat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kamu daripada musibah, fabima kasabat aydikum, dengan apa yang telah kamu lakukan dengan kuasa kamu, dengan tangan kamu, dengan diri kamu yang lakukan. Wa ya'fu an katsir, pada masa yang sama Allah Taala telah pun mengampunkan banyak dosa-dosa kamu. Begitu juga Allah Taala sebut zaharal fasad fil ard. Allah Taala bagi tahu telah nampak kerosakan di bumi, di laut dan sebagainya dengan hasil daripada usaha-usaha manusia. Jadi semua ini tidak ada orang panggil sia-sia. Allah Taala turunkan COVID sebagai contohnya dengan virus yang kita tak nampak. Kalau gajah kita nampak dah kan, gajah ini musnahkan kebun kita, musnahkan kalau masuk kampung, masuk bandar kita nampak. Tapi satu benda yang tak nampak, tetapi dia punya ujian, cabarannya adalah besar. Semua orang takut, bukan saja kita ni, doktor pun takut. Doktor takut, ya ada jawatan besar pun takut, ya tak ada jawatan pun takut. Yang duduk kat rumah pun takut, yang duduk kat pejabat pun takut. Semua orang takut. Dengan ketakutan, dengan virus ini menyebabkan orang takut. Ini adalah satu ujian yang besar. Kenapa? Antaranya adalah untuk manusia mengakui kehebatan teknologi dari sudut perubatan. Nah, lawanlah virus yang kecil ni. Wahai manusia, tak kira lah yang beriman, tidak beriman, semuanya mengaku otaknya hebat, idea ataupun kajiannya hebat dan sebagainya. Cuba buat. Sehingga sekarang ini vaksin yang dibuat itu tidak 100% dapat lawan COVID itu. Tidak 100%. Jadi masih lagi manusia cuba untuk mengkaji dan sebagainya.
Tetapi di sana kita orang mukmin, kita beriman bahwasanya ada kuasa yang lagi besar, yang lagi agung, iaitu Allah SWT. Kan? Kadang-kadang orang itu dia kontak rapat dengan COVID tapi dia tak kena pun COVID. Ini berlaku pada diri saya sendiri. Isteri saya positif, anak saya positif, pembantu rumah bibik saya positif. Saya hidup bersama mereka. Dengan isteri saya duduk cakap, berbual sebelum dia positif lah, sebelum dia buat test COVID. Jadi saya negatif. Saya test 4 kali. Was-was kali pertama, kali kedua yang berbayar, tak berbayar, negatif. Jadi kita rasa siapa yang jaga kita? Kan? Kalau kita kata orang yang kontak rapat itu mereka lah yang akan kena COVID, saya tak kena pun. Jadi bukan kita yang jaga, Allah SWT yang sebaik-baik penjaga. Tapi janganlah kita tak usaha, kita kena usahalah jauhi daripada orang yang kena COVID itu. Tapi nak bagi tahu kadang-kadang ada tak kena kan, nak menunjukkan bahawasanya Allah SWT yang menjaga, yang berkuasa. Jadi timbul di situ rasa kesedaran, rasa keinsafan, penyesalan dan sebagainya apabila melihat kepada ujian Allah, melihat pada kelemahan kita, menyebabkan kita kembali kepada Allah SWT. Jadi sekarang ini sepatutnya sekarang inilah masanya kita munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, qiyamul lail, kita sujud banyak, berdoa banyak, sujud, jauhi maksiat dan sebagainya. Inilah masanya, ketikanya yang sepatutnya yang perlu kita lakukan dengan menghadapi ujian ataupun musibah yang kecil tetapi dia adalah besar. Terima kasih Ustaz atas penerangan panjang lebar tu. Tidaklah lebar mana. Terima kasih atas penerangan panjang lebar. Jadi cuma kita bimbang kita bimbang, janganlah dengan ujian yang kecil ini kita terus dengan kelekaan. Kita terus dengan maksiat, kita bimbang, Allah Ta'ala timpa dengan ujian yang lagi besar, lagi hebat. Bukan tidak boleh Allah Ta'ala turunkan ujian yang lagi besar. Okey. Terima kasih, Ustaz. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Puan Kasmawati. Menyesal Puan Kasmawati, ingat terus soalan minggu lepas. Puan Kasmawati soal apa tentang Quran boleh digunakan? Ya, cara yang Tawassul Puan. Tawassul ni begini tawassul ni kita guna sama ada manusia ataupun sama ada benda, kita guna perantaraan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya tawassul. Maknanya kita guna kabel lah. Kalau zaman sekarang ni tak dapat jawatan, guna kabel boleh jawatan. Jadi sekarang ni kita nak sesuatu dengan Allah, kita nak guna kabel. Itu kita panggil tawassul. Kita guna perantara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang harus, ada yang tak harus, bahkan ada yang haram. Pertama yang harus, yang boleh untuk kita bertawassul. Yang pertama ini ittifaq ulama memang boleh. Pertama ialah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ittifaq ulama. Harus, boleh, bahkan ia juga adalah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala ada nama-nama yang cantik, maka kamu serulah dengan nama itu. Jadi kita bertawassul, kita menjadikan perantaraan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Contohnya kita nak rezeki banyak. Kita kata apa? Ya Razzaq, urzuqna. Wahai Razzaq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada namanya pemberi rezeki, berilah rezeki kepada kami. Ya Jabbar ataupun Ya Alim, ataupun kita kata bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratillah, dengan kudrat Allah dan selainnya. Maka ini
harus, tidak menjadi apa-apa masalah. Bahkan digalakkan, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ada 99 nama. Ya. Inilah antara kita boleh bertawassul, menjadikan perantaraan kita dengan nama-nama tersebut supaya Allah Taala makbulkan doa kita. Macam kita nak jumpa orang besar lah kan, dia ada gelaran Tan Sri dan sebagainya kan. Kalau silap panggil encik, tak dapat lah, dia tidak tunai, mesti panggil Tan Sri ataupun nama-nama gelaran pangkat-pangkat yang baik. Mungkin dengan nama itu menyebabkan seseorang itu beri sesuatu permintaan. Itu pertama, Puan Kasmah. Yang kedua, yang harus juga kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kebaikan kita, ini juga adalah ittifaqlah ulama mengatakan dibolehkan sebab ada nas, ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tiga orang. Nabi, hadis ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi kita cerita ada tiga orang yang terperangkap dalam gua. Mungkin dah dengar kan. Dia pergi musafir. Bila tiba petang gelap, dia telah tidur dalam gua dan gua itu telah ditutup oleh batu dan dia tak boleh keluar daripada gua itu. Jadi tiga orang ini telah berbincang bagaimana kita ini. Jadi mereka memberi pendapat kita berdoa kepada Allah menggunakan ibadat yang paling hebat yang pernah dilakukan. Jadi ulama daripada hadis ini, ulama memberi satu tafsiran bahawasanya boleh seseorang itu bertawassul dengan amal soleh. Kenapa? Kenapa? Antaranya bila kita ingat semasa senang kepada Allah, maka semasa susah ini kita boleh berdoa dengan amal ibadat itu. Mana bila kita senang, kita lakukan amal ibadat kepada Allah SWT. Bila susah, kita cakap apa? Ya Allah Tuhanku, aku sekarang ini dalam keadaan susah. Dengan amal ibadat aku yang tak pernah aku tinggal, contohnya qiyamul lail, engkau berilah kesenangan kepada aku. Itu diharuskan. Sebagaimana tiga orang ini dia telah bertawassul dengan ibadatnya. Seorang itu dia taat kepada ibu bapanya, kepada ibunya. Dia bagi tahu, saya ada seorang ibu yang tua, saya tidak minum susu kecuali ibu saya minum dulu. Barulah saya minum, keluarga saya. Dan dia bagi tahu dalam hadis itu, satu malam saya balik, ibu saya sudah tidur. Jadi saya tengok ibu saya tidur, saya tak kejut dia. Biarlah dia tidur. Dia tunggu ibu dia bangun. Dia pegang susunya. Pada saat itu keluarga dia nak minum susu, dia tidak atas asas dia buat kebajikan kepada ibu bapanya. Dia tunggu ibunya, kemudian bila ibunya sedar, barulah dia bagi susu pada ibunya, barulah lepas itu keluarganya boleh minum. Jadi dengan kehebatan, pengorbanan dia, ketaatan dia kepada ibu dia tadi, ibu berdoa kepada Allah. Maka terbukalah pintu gua itu sedikit. Kemudian seorang lagi dia bagi tahu, ini lagi dalam bab menjauhi perkara yang haram. Dia bagi tahu dia ada sepupu perempuan cantik dan dia bercinta dengan sepupu dia ni. Satu masa dia hampir berzina dengan sepupunya dan dia ingat kepada Allah, dia pun tinggal. Dan dia juga ada bagi duit emas kepada sepupunya atas asas supaya dia dapat berzina dengan sepupunya itu. Jadi dia tinggalkan duit emas kepada sepupunya dan dia tidak berzina, dan dia bagi tahu seandainya ini adalah satu perbuatan yang hebat, maka engkau bukalah pintu gua ini. Maka batu pun terbuka. Dan yang ketiga, ini dalam bab harta. Dia beritahu, saya pernah menggaji, saya telah mengambil pekerja dan semua pekerja saya bayar gaji kecuali seorang saja. Dia pergi tinggalkan pekerjaan tanpa mengambil gaji. Jadi gaji dia itu saya simpan dan saya laburkan. Satu masa pekerja itu datang jumpanya dan minta gaji dia. Mungkinlah selepas 20 tahun atau 10 tahun. Dia pun jumpa, mana gaji aku yang dulu mungkin masa ni dia miskin, cari gaji dia yang lalu. Kemudian yang ketiga tadi pun bagi tahu,
apabila lelaki itu minta gajinya, dia beritahu inilah gaji engkau. Dengan kambingnya, dengan untanya, dengan hambanya, aku telah laburkan duit gaji engkau itu sehingga semua ini, kekayaan ini adalah engkau punya. Maka lelaki itu pun ambil semuanya, tidak tinggal apa-apa pun, mana upah pun dia tak ambil. Maka seandainya dengan pengorbanan ini, dengan ibadat ini adalah besar, maka engkau tolonglah buka pintu gua ini. Maka pintu gua itu tersebut, batu itu pun terbuka. Jadi dia pun dapat keluar daripada gua yang tertutup itu. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama bagi tahu kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita. Dan yang ketiga, kita boleh tawassul dengan orang soleh, dengan orang yang baik. Contohnya Haji Jamil, Haji Abdul Qadir, Haji Halim, dan haji-haji yang lain. Ini orang yang baik kan. Jadi boleh bertawassul. Saya pergi jumpa Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir minta doa kepada saya. Dia pun berdoa. Cuma ulama yang ittifaknya semasa hidup. Tak boleh bila Haji Abdul Qadir mati, saya pergi kat kubur Haji Abdul Qadir, saya bagi tahu Haji Abdul Qadir, boleh berdoa kepadaku. Dia dah mati dah. Ataupun Haji Abdul Qadir, dengan amal ibadat engkau, dengan kedudukan engkau, dengan kekian engkau, tak boleh. Itu tawassul yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Tapi semasa hidup tak apa. Kita pergi jumpa tok guru, kita pergi jumpa ulama, kita pergi jumpa ustaz, kita minta doa. Kita cakap pada apa pada dia? Ustaz, doakan saya. Kita sebenarnya ada hajat, tapi kita bertawassul dengan seseorang itu, dengan doanya. Itu diharuskan juga. Dan sahabat Nabi pun buat. Umar ibn Khattab apabila Madinah dilanda banjir, Umar ibn Khattab telah jumpa dengan Abu Bakar supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin pernah cerita kan, pernah dengar cerita Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang yang daripada Yaman, juga telah Nabi sebut dalam hadisnya, seandainya Uwais ini berdoa, bersumpah, maka Allah Taala akan tunaikannya. Dan kalau berjumpa dengan Umar ini, mintalah dia ampunkan dosa. Jadi Umar pernah jumpa dengan Uwais Al-Qarni, dan Umar telah minta Uwais ini berdoa kepadanya supaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Jadi 3 yang dibolehkan. Pertama, bertawassul dengan nama Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang-orang soleh ataupun Nabi kita Muhammad SAW. Cuma yang ketiga ini yang diiktifak oleh ulamanya semasa hidup. Tapi kalau semasa mati itu menjadi percanggahan lagi, termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Itu masih lagi bercanggah pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bila Nabi mati kita tak boleh lagi bertawassul dengannya. Kita tak boleh lagi menyeru atau berdoa kepada Nabi SAW. Ini berdasarkan kepada Quran. Allah Taala kata kepada Nabi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki diri aku ini sebagai seorang manusia, seorang nabi, aku tidak memiliki apa? Naf'an, memberi manfaat apa-apa pun. Wala darran, juga memberi mudarat. Maknanya aku tidak boleh menyembuh, aku tidak boleh menyakitkan, aku tidak boleh menghidupkan, aku tidak boleh mematikan, aku tidak ada kuasa yang memberi manfaat, memberi mudarat kepada seseorang illa masya Allah, kecuali jika dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan Nabi pun tak boleh kita menyeru, wahai Nabi sembuhkanlah penyakitku. Begitu juga kecuali dengan ibadat. Sebab itulah ulama ada menyatakan seandainya kita berdoa dengan kasihku kepada Nabi ini, dengan selawatku kepada Nabi ini, dengan kecintaanku kepada Nabi ini, maka sembuhkanlah ataupun angkatkanlah musibah. Itu diharuskan. Kerana cinta Nabi, kasih Nabi itu ibadat. Jadi dengan ibadat itu kita diharuskan berdoa. Tetapi dengan batang tubuh Nabi, dengan pangkat Nabi, semasa dia mati itu diperselisihkan oleh ulama. Kerana bila seseorang itu mati, sudah tidak ada apa-apa. Dia tidak boleh berdoa dan sebagainya. Kita lagi dengan wali-wali, kita pergi berdoa, wahai wali sembuhkanlah penyakit aku, itu adalah syirik, dosa besar.
diharamkan dalam agama kita, tak boleh. Okey, kita kembali kepada Hajah Kasmah tadi. Dia kata boleh ke tidak bertawasul dengan Quran? Jawapannya harus. Kerana apa? Kerana kembali kepada yang pertama tadi, kita boleh bertawasul dengan sifat Allah ataupun nama Allah. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, jadi bolehlah. Yang kedua, Al-Quran ini juga adalah ibadat kita. Contohnya kita berdoa, Ya Allah Tuhanku, dengan ayat yang kita baca tadi, kau sembuhkan. Jadi baca Quran itu adalah ibadat. Jadi kita juga boleh tawasul dengan ibadat kita baca Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi pun ajar kita kan, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku minta jauh daripada kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan sesuatu. Dan banyak doa lagi, Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya rabbal alamin athibna. Jadi banyak boleh berdoa dengan Al-Quranul Karim, dan ia adalah diharuskan di dalam agama kita. Tak jadi masalah, digalakkan, diharuskan, tidak menjadi apa-apa masalah. Itulah jawapan kepada Puan Kasmah. Mungkin agak panjang, tetapi saya dapat menjawab soalan Hajah Kasmah tadi. Ya. Okey, Puan Kasmah, ketepuan. Ustaz, ya. Ustaz, pasal Jelas Ustaz. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya, tawasul dengan tok guru dia, Ustaz. Ya, tok guru ialah ulama lah. Dia kata kita Al-Quran, ayat Al-Quran kita jadikan macam tangkai lah, Ustaz. Dia kata kecuali kemudian jadikan tangkai. Oh, azimat tangkal itu tidak boleh, Haji Jamil. Jadikan tangkal, jadikan azimat sebagainya, diletak di tengkuk, kemudian masuk dalam tandas. Itu antara yang. Tapi dia kata jangan masuk dalam tandas, katanya. Dia beri syarat-syarat. Ya, tapi ada hadis, tangkal apa itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Maknanya bukan antara cara kita menggunakan Al-Quran sebegitu. Tergantung kat tengkuk, kat belakang, itu dan kita bergantung kepadanya. Kita bukanlah berdoa dengan ibadat kita, tapi kita bergantung kepada benda tu. Maknanya kalau kita ambil Quran, kita tulis-tulis, contohnya kita buat tangkal tu, kita letak dekat tengkuk kita, contoh kan. Kita pun kata ini menyebabkan aku kebal. Kita bergantung dengan siapa? Bergantung dengan Allah ke bergantung dengan tangkal? Itulah antara menyebabkan kesyirikan. Jadi seseorang itu bergantung dengan tangkal. Sedangkan tangkal itu tidak ada sebab. Lain kalau kita makan Panadol menyebabkan sembuh. Kita pun bergantung dengan Panadol. Sebabnya Allah Ta'ala telah buat sebab Panadol itu menyembuhkan seseorang berdasarkan kepada kajian. Bukan saja Panadol, seperti apa, pegaga, seperti mengkudu, seperti banyak Allah Ta'ala cipta di atas dunia ini, di mana kalau kita makan dapat menyebabkan kita sembuh, kan? Yang ini sebab Allah Ta'ala buat, dan Allah Ta'ala suruh kita ambil sebab. Tapi kalau tangkal itu bukan sebab yang kita tahu, itu hanya kata tok bomoh saja, dan dia bukan kata sebab yang betul-betul boleh dikatakan sebab. Jadi seseorang itu apabila dibuat tangkal tu, dia bergantung dengan tangkal itu antara boleh menyebabkan dia berpegang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khurafat Ustaz. Benda-benda khurafat. Kalau orang alim, mungkin dia akan baca lah Quran, dia akan baca, dia akan tembus. Itulah yang diajar dia dalam hadis-hadis Nabi kan, baca Fatihah, kemudian dinafas, hembus. Sama ada hembus pada tempat sakit ataupun hembus di air, kemudian minum air itu dibolehkanlah. Kalau buat tangkal dan sebagainya boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mandi pun boleh. Tanya Ustaz. Ya, sila. Kalau ada setengah orang dia
nak masuk rumah baru, dia suruh ustaz baca-baca, lepas tu campur dengan garam, campur dengan hitam, lepas tu tabur ke atau letak dekat sudut rumah atau sempadan. Itu dibolehkan ke? Kalau baca Quran tak apa. Bahkan boleh baca surah Baqarah contoh kan. Sebabnya surah Baqarah ini dia dapat menghalau syaitan. Jadi kalau kita masuk rumah, kita menghalau syaitan, kita boleh baca surah Baqarah. Dan dari sudut letak limau dan sebagainya, itu orang panggil apa, budaya orang Melayu. Kalaulah ada i'tiqad di dalamnya tidak boleh. Maksudnya kalau ada dia ada dah kalau dianggap dia sebagai satu apa amalan agama, contohnya ini Nabi suruh, mesti wajib, itu tidak boleh. Tapi kalau dengan lada hitam, dengan garam, menghalau apa ular dan sebagainya, itu tak jadi masalah. Memanglah benda-benda itu dapat menghalau binatang-binatang dan juga benda-benda yang berbisa seperti garam dan sebagainya. Tapi kalaulah dia dianggap sebagai amalan-amalan agama dan dipegangi bahawasanya dapat berkuasa ataupun menghasilkan sesuatu, itu tidak boleh. Habis soalan daripada Puan Kasma tadi itu hutang soalan minggu lepas, sudah pun dijawab. Itu pemujalah Puan ingatkan saya. Okey, kita sudah pun pukul 10.38. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, kita sambung kelas kita pada minggu depan, ayat 45 surah Al-An'am. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Allahumma rizukna as-sihah wal afiyah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kita lupa insyaAllah.